Hai, hari ni kita akan buat lempeng nyo. Bahannya adalah kelapa muda, gandum, garam dan gula. Lepas tu kita aduk-adukkan, kacau-kacau dan kita akan panaskan kuali. Ya, kita masukkan minyak. Kuali ni api slow ya. Minyak. Kalau zaman dulu-dulu sebelum merdeka, inilah makanan antara makanan yang glamour lah, yang terkenal. Lepas tu kita ambil satu sendok. Lepas tu okey, kita ratakan macam ni untuk dapatkan acuan bulat tu. Macam ni. Jangan tebal, jangan nipis. Lepas tu kita akan biarkan di atas api yang slow. Lepas tu kita letakkan sini, kita biarkan seketika dan api jangan terlalu besar sebab akan menyebabkan lempeng kita akan hangit. Jadi tak sedap mata memandang dan mungkin pahit rasanya. Kita tunggu seketika. Sekarang ni mudah sebab dulu menggunakan dapur kayu. Sekarang ni kita gunakan dapur gas ataupun elektrik. Memang mudah. Dia akan ambil masa yang lama juga ya. Jadi sabar menanti untuk menikmati lempeng kelapa atau lempeng nyo yang sedap. Sajian ni atau menu ni sesuai untuk kalau zaman dahulu sarapan pagi, tapi sekarang ni kita boleh buat untuk sarapan minum petang pun boleh. Ya, dia dah menggelegak. Yang ni special sikit, lempeng keluarga Malaysia. Lempeng keluarga Malaysia ni sebab semua elemen ada. Mudah je. Ya, kita biarkan lempeng ni kalau suka garing, kita biarkanlah masak sehingga garing. Kita akan balikkan. Ni tadi dah balik. Nanti kita tunggu dan biasanya akan dihidangkan dengan kari potong. Tapi kalau yang suka dengan gula boleh, dengan susu pekat, manis pun boleh. Terpulang kepada selera masing-masing ya. Saya suka yang overcook, garing sikit. Jadi kita balikkan tadi. Sambil menonton televisyen kita boleh makan dengan minum air teh. Biasanya sesuai dengan air kopi O zaman dulu-dulu. Kita akan hidangkan. Bersama dengan sekarang lempeng kelapa keluarga Malaysia. Boleh cuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia prihatin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan seluruh muslimin serta muslimat.
Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan juga izinnya, pada hari ini kita dapat bersama-sama dalam program Bual Bicara Influencer at Japan untuk siri yang ke-7 yang dibawakan secara langsung melalui Facebook Jabatan Penerangan Terengganu dengan tajuk Semangat Cintakan Negara di kalangan kanak-kanak. Saya Mahdi bin Mustafa selaku moderator mengajak anda yang sedang menyaksikan secara langsung, mohon share, like dan juga komen untuk sama-sama kita berkongsi info yang akan dikupas sebentar lagi oleh 2 orang ahli panel yang diundang khas. Saya juga ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia buat semua rakyat Malaysia tidak kira di mana anda berada. Walaupun sambutan kali ini tidak seperti tahun-tahun sudah yang kita raikan kerana pandemik COVID-19 yang terus melanda seantero dunia. Tetapi semangat dan jati diri kita kekal menyayangi Malaysia tercinta. Jadi jaga diri, kekal tenang dan sentiasa jaga SOP. Penonton sekalian, seperti yang disaksikan sebentar tadi melalui video yang telah dikeluarkan tadi, yang ditayangkan, kita dapat melihat Puan Anita binti Ahmad, iaitu salah seorang panel yang akan bersama-sama pada hari ini, menyediakan masakan tradisional iaitu lempeng keluarga Malaysia bagi menjayakan program Influencer Japan untuk siri ke-7 ini. Lempeng ini memang sesuai sangat-sangat untuk kanak-kanak. Kalau ikutkan pada panel, kita ada beritahu tadi, Tuan Azlah binti Tuan Azhar ada beritahu saya, memang sesuai sangat-sangat untuk anak-anak. Jadi saya akan teruskan dengan program kita pada hari ini. Saya nak perkenalkan dah dululah kedua-dua ahli panel kita yang undang khas ini. Yang pertamanya saya perkenalkan yang membawa lempeng tadi ya, lempeng keluarga Malaysia tadi, Puan Anita binti Ahmad. Apa khabar Puan Anita? Alhamdulillah, sihat Cik Mahdi. Alhamdulillah, nampak semangat tu. Okey, Puan Anita ni bertugas sebagai pegawai penerangan daerah Dungun, berpengalaman di dalam jabatan dan juga aktiviti kemasyarakatan. Kerana seperti semua sedia maklum, Jabatan Penerangan sememangnya cukup rapat dengan masyarakat melalui program-program yang dianjurkan. Saya tak nak bercerita panjang tentang Puan Anita. Saya nak Puan Anita sendiri bercerita sedikit tentang latar belakang Puan Anita. Dipersilakan Puan Anita. Terima kasih Encik Mahdi selaku perantara kita pada pagi ini. Salam sejahtera dan salam Malaysia prihatin. Saya Anita binti Ahmad, pegawai penerangan daerah Dungun dan mula bertugas pada Januari 2021 dan hampir 8 bulan bertugas di daerah Dungun, dan sebelum ni saya bertugas di Pejabat Penerangan Daerah Kuala Kangsar sebagai pegawai penerangan daerah Kuala Kangsar, dan bermula kerjaya saya di Jabatan Penerangan Malaysia pada November 1998 dan hampir 23 tahun dah. Lama tu. Lama. Merupakan anak jati Hulu Terengganu dari Kuala Berang. Oh, Lipengyo. Lipengyo. Jadi saya, kenapa saya suka utarakan dari mana asal saya, Cik Mahdi? Yeah. Sebab biasanya kan kalau lepas-lepas lah dahulu, orang Hulu ni memang malu untuk mengaku daripada mana. Tapi Alhamdulillah sekarang kita nak membawa jati diri kita, orang Hulu daripada Kuala Berang adalah orang yang berani dan ramai yang dah berjaya. Orang hebat, ramai orang hebat daripada Hulu Terengganu ni. Alhamdulillah. Dan saya merasakan ya Cik Mahdi bahawa tajuk ni yang akan kita bualkan pada pagi ini sangat dekat dengan diri saya atas pengalaman serta pemerhatian daripada gerak kerja Jabatan Penerangan Malaysia, khasnya program-program kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh jabatan kita daripada khasnya di Terengganu, dan mungkin juga saya akan selitkan daripada tempat lama saya bertugas. Itu saja sedikit latar belakang diri saya. Terima kasih Puan Anita, orang lama ni. Berapa tahun? 23 tahun. 23 tahun lama dalam jabatan dan banyak pengalaman-pengalaman yang boleh dikongsi bersama dengan penonton sebentar nanti. Baiklah, kita akan teruskan dengan ahli panel kita yang kedua. Pemilik lokasi kita ni lah yang kita adakan program ini, tidak lain tidak bukan Tuan Azlah binti Tuan Azam. Apa khabar Kak Lah? Saya bahasakan Kak Allah lah sebab
kita pun dah kenal, lebih mudah. pernah menjalankan aktiviti bersama kan, melalui program Perkim dan juga BOS. Orang tak tahu apa itu BOS kan. Okey, Kak Allah ni dia berpengalaman merupakan pesara guru dan juga aktivis kemasyarakatan yang sentiasa menjalankan aktiviti bagi membantu masyarakat di sekitar Dungun dan juga Terengganu lah, khususnya amnya. Dan untuk berkongsi lebih sedikit tentang pengalaman Kak Allah dan juga biodata Kak Allah, saya jemput Kak Allah sendirilah untuk bercerita. Silakan Kak Allah. Cik Mahdi selaku moderator. Saya Tuan Azlah binti Tuan Azam. Merupakan bekas guru. Saya mula berkhidmat sebagai guru tahun 1984. Lama. Dan bersara pada 2016. Jadi selepas bersara, saya rasa saya perlu aktifkan diri saya seperti mana saya muda dulu. Sebab saya merasakan diri saya masih muda. Sekarang pun masih muda. Ya, walaupun usia telah menjangkau warga emas. Jadi semasa sejarah perkhidmatan saya berkhidmat sebagai guru, bermula dengan guru pendidikan seni, kemudian guru pendidikan jasmani, dan juga akhir sekali saya bersara dengan pertukaran option sebagai guru pendidikan khas. Yang mana sejarah saya ni menyebabkan saya rasa celik tentang anak-anak. Jadi bermula semasa saya guru pendidikan jasmani, saya pernah menjadi jurulatih hoki wanita Malaysia. Hebat. Dan kemudian saya beralih arah pada tahun 2004 membuat pertukaran option untuk mengajar pendidikan khas. Kerana saya terlibat dengan satu pengalaman yang menyayat hati, yang mana saya kehilangan anak yang menyebabkan saya trauma, tidak bercakap dengan sesiapa selama setahun. Jadi selepas dalam trauma tu saya tidak malu menceritakan saya berjumpa dengan psikiatris, yang mana psikiatris menasihati saya, jadilah diri sebenar. Jadi ingatlah pada anak-anak lain. Jadi saya juga berkongsi pengalaman ni, sekiranya sesiapa yang mengalami kehilangan seperti saya, bangkitlah semula demi anak-anak yang ada. Betul. Jadi orang yang bangkit, yang menyedarkan saya adalah murid-murid pendidikan khas, yang mana pada masa itu saya mengajar di sekolah menengah serta umar. Yang mana bila saya tak mampu bercakap dengan murid-murid biasa, datanglah murid pendidikan khas menyapa saya sehingga saya boleh bercakap, dan akhirnya saya membuat pertukaran option dan pergi berkursus di IPG, duduk asrama bersama anak-anak yang sebaya dengan saya, dan kemudian saya mengambil kursus jurupulih anggota di SUSM untuk membolehkan saya membuat pemulihan anggota pada murid-murid OKU. Dalam masa yang sama, pada 2009 saya bawa murid-murid pendidikan khas, murid OKU ke Special Olympic di China pada masa itu. Jadi saya kira bila saya berhadapan dengan mereka di luar negara, saya nampak negara-negara lain sangat concern tentang kanak-kanak. Jadi saya rasa kita kadang-kadang bila kita dah dewasa, dah tua, kita dah lupa tanggungjawab kita dah lepas terhadap anak-anak. Jadi selepas saya bersara, saya pun berfikir apakah alternatif yang boleh saya libatkan diri saya berterusan dengan masyarakat. Jadi pada 2018 saya mula mendaftarkan satu pertubuhan, yang mana pertubuhan tu hanya berada di Terengganu. Jadi pertubuhan kebajikan bantu orang susah seumur Terengganu, singkatan dia BOSS. Jadi saya ambil nama BOS tu supaya orang beranggapan BOS ni kuat. Bukan kuat tenaga. Bukan. Kuat dari segi semangat. Jadi bila sebut BOS bunyi macam gagah, perkasa. Jadi aktiviti BOS ni kita banyak melibatkan orang-orang Terengganu. Tapi dalam masa yang sama ada juga negeri-negeri lain membuat panggilan untuk meminta pertolongan pada kita. Jadi kita BOS ni tidak ada dana kewangan, tidak ada sumbangan, tidak ada kewangan khas. Tetapi sekiranya kita ada peluang untuk membuat aktiviti, kita akan menelefon ataupun menghubungi rakan terdekat. Jadi biasanya bila rakan terdekat ni menghulur sumbangan, kita akan belikan barang ke ataupun pergi ziarah seperti kematian ataupun bencana alam, banjir, kebakaran. Lepas tu contoh dari segi kesusahan ni bukan kesusahan dari segi bentuk barang. Contoh ada orang-orang kampung, orang pedalaman,
dia ada kesusahan tapi tidak mampu untuk menyalurkan apa-apa servis ke mana-mana. Contoh, dia lumpuh. Dia lumpuh, dia tak tahu. Sebenarnya kerajaan kita juga menyediakan saluran-saluran khas untuk dia dapatkan sumbangan. Jadi kita adalah perantara yang membawa dia orang ke saluran yang sebenar. Jadi itu je peranan kita. Jadi kita adalah pertubuhan yang tidak ada duit tapi kita ada tenaga. Jadi sempena dengan tajuk kita hari ini, saya rasa saya sangat bersetujulah dengan kanak-kanak ni. Yang mana kanak-kanak kita banyak dah kita lupa. Nak tanam semangat cinta negara. Semangat cinta negara. Jadi saya bersetuju dengan tajuk yang moderator ajukan. Itu baru mukadimah tu tuan-tuan dan puan. Baru mukadimah tu. Belum masuk lagi, baru gear 1. Dah Kak Lah kita lebih sedikit. Menceritakan panjang lebar lah pertubuhan untuk menaikkan semangat Cik Mahdi. Ya, betul tu, betul Kak Lah. Terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita yang sudi berkongsi sedikit tentang latar belakang masing-masing. Baiklah penonton sekalian, sebelum kita mulakan bicara kita pada hari ini bersama dengan program Influencer at Japan untuk siri yang ke-7. Untuk makluman kepada penonton, program ini akan dibahagikan kepada 2 sesi di mana untuk setiap sesi akan diajukan beberapa soalan kepada ahli-ahli panel kita. Dah sedia ya ahli panel insya-Allah? Ya, insya-Allah. Okey, insya-Allah. Dan untuk soalan yang pertama ni, saya nak pergi kepada Puan Anita terlebih dahulu. Boleh Puan Anita? InsyaAllah boleh. InsyaAllah, okey. Okey Puan Anita, pada pandangan Puan Anita, senario sekarang yang boleh digambarkan dengan perasaan cintakan negara di kalangan rakyat Malaysia. Silakan. Ya Cik Mahdi, alhamdulillah jika kita lihat kembali sambutan serta kemeriahan bulan kebangsaan yang disambut pada setiap tahun bermula Ogos hingga 16 September untuk Hari Malaysia memang meriah. Kita bercakap ni sebelum negara kita berada dalam pandemik COVID-19, sangat meriah. Betul tak Cik Mahdi? Betul. Dengan pelbagai program, contohnya Kibar Jalur Gemilang, keceriaan rumah, kediaman premis kerajaan dan seterusnya. Dan kita lihat semua pihak mengambil langkah membuat sambutan daripada pelusuk kampung sehinggalah bandar besar. Dan kita lihatlah namun daripada tahun ke tahun tu kita melihat apabila satu keadaan remaja kita ni apabila telah melangkah ke alam pekerjaan, semangat cintakan negara kian pudar. Jadi saya tak kata semua saya kata segelintir. Ini kerana kita lihat sebilangan mereka meletakkan bahawa urusan seharian, urusan ekonomi keluarga tu ke hadapan sebagai sehinggakan semangat cintakan negara tu semakin pudar. Dan ada di antara mereka ni alpa dengan keseronokan sehingga mereka tidak menghiraukan semangat patriotik tersebut. Dan ia secara tidak langsung akan menyebabkan sambutan semakin dingin dan dingin. Dan apabila kita berbincang, biasanya perbincangan kita akan tertumpu kepada semangat cintakan negara di kalangan remaja. Lepas tu semangat cintakan negara di kalangan dewasa semakin pudar. Jadi sebab itulah kita membawa topik pada hari ini. Semangat cintakan negara tu di kalangan kanak-kanak. Kadang-kadang kita membiarkan kanak-kanak tersebut. Semangat dia macam mana? Minta maaf. Macam mana? Jadi kita melihat bahawa kita perlu kembali kepada asas, iaitu memupuk semangat cintakan negara di kalangan kanak-kanak. Kerana apabila kanak-kanak ini mempunyai semangat dan jati diri yang hebat, walau apa-apa keadaan di hadapan mereka akan tetap dapat mengharunginya. Dan paling kita runsing apabila satu ketika rakyat kita langsung tidak menghiraukan sambutan Hari Kebangsaan, Hari Malaysia, malah menganggap bahawa ia adalah cuti umum sahaja. Ya, kalau kita tengok sekarang Puan Anita kan, di musim sekarang ni pandemik kan, kalau kita tengok sebelum ni ada kedai alat tulis tak buka semua dengan tu anak-anak kalau nak buat persiapan untuk buat kerja-kerja untuk PDPR kan, nak melukis terpaksa gunakan sumber-sumber yang ada. Dengan ibu bapa sendiri, dengan warnanya sebagainya kan. Oh, itulah dia. Kita nak tanam awal-awal lagi kepada dia orang ni. Ada lagi nak tambah Puan Anita? Nampaknya macam permulaan. Itu dia mukadimah untuk soalan yang pertama tu. Okeylah, terima kasih Puan Anita menjawab soalan saya yang pertama.
Dan saya akan teruskan dengan soalan berikutnya. Saya tujukan kepada Kak Lah. Ya, Okey, Kak Lah. Apakah faktor-faktor penting untuk melahirkan kanak-kanak Malaysia yang mempunyai semangat cintakan negara ni, Kak Lah? Ya. Silakan, Kak Lah. Okay, terima kasih Cik Mahdi selaku moderator. Jadi sebelum tu Kak Lah nak huraikan tentang kategori kanak-kanak. Kalau ikut takrifan kanak-kanak, ikut subsection 2/1, Akta Kanak-Kanak 2001 mentakrifkan kanak-kanak ialah seseorang yang di bawah umur 18 tahun. Jadi kita rasa kali ini kita tak nak fokus yang 18 tahun. Kita nak fokus daripada peringkat awal yang mana bermula dia daripada kecil sebelum sehingga ke tadika. Jadi sebab kalau 18 tahun tu kita boleh kategorikan juga dalam kelompok remaja. Jadi tapi kalau ikut akta kanak-kanak, dia masih kanak-kanak. Ya, betul. Jadi kalau ikut faktor penting untuk melahirkan kanak-kanak yang bersemangat cintakan negara ni, kadang-kadang kita nampak kalau ikut umur daripada umur kanak-kanak, umur mulanya bercakap. Bercakap sehingga ke tadika ke ataupun 8 tahun, 10 tahun. Jadi kita nampak peranan penting adalah persekitaran. Jadi persekitaran tu kita kena pecahkan pula kepada beberapa kelompok. Yang mana yang dalam persekitaran kita dia ada keluarga induk. Keluarga induk adalah ahli keluarga dia yang mana ibu bapa, adik-beradik dan juga sepupu sepapa dia yang berada serumah, makna keluarga induk. Kemudian sekolah. Sekolah seperti taska di kanak-kanak yang bawah sekolah rendah lagi. Lepas tu baru kita pergi kepada masyarakat. Lepas tu pihak berwajib. Jadi apa yang kita perlu tekankan kat sini, peringkat awal sekali adalah keluarga induk dia, iaitu ibu bapa. Yang mana ibu bapa, kebanyakan ibu bapa zaman sekarang, dia asalnya dia sendiri tidak tahu apa itu cinta negara. Kadang ibu bapa sekarang bila lahir je anak, cuba berfikir anak ni nanti nak jadi apa. Maknanya dia tak pernah tanamkan. Jadi sepatutnya peringkat awal, cara nak cintakan negara, kita kena kenalkan salah silah. Bermula dengan salah silah keluarga. Mak, ayah. Lepas tu datuk. Lepas tu baru mula. Datuk ni tahun bila lahir. Ada yang nenek moyang. Sebelum merdeka. Sebelum merdeka. Baru ujuk. Jadi budak-budak tu boleh tahu, oh, aku punya moyang lahir sebelum merdeka. Apa itu merdeka? Jadi di sini baru dia mula nak mengetahui sebelum merdeka apa berlaku. Tapi kanak-kanak sekarang yang lahir, dah tak tahu apa itu merdeka sebab dia dah dapat kemudahan. Jadi kadang kita nak salahkan siapa. Jadi peringkat awal memang keluarga induk dia. Lepas tu baru kita pergi keluar seperti masyarakat dan sebagainya. Jadi dalam keluarga sepatutnya ibu bapa muda ni dia telah tahu sejarah. Sedangkan kenapa semangat cintakan negara ni makin berkurang sebab ibu bapa tu sendiri tak tahu tentang sejarah tanah air dia. Dia tak tahu. Kalau dulu zaman kita sekolah dulu, zaman kita dulu kita kenal bangsa. Ada masyarakat majmuk pun budak-budak sekarang tak tahu. Kurang cakna tu. Kurang cakna. Jadi sekarang kita sebagai ibu bapa muda dia perlu alert. Makna dedahkan anak-anak dengan dengarkan lagu negaraku dan sebagainya. Contoh, kalau kita pergi ke luar public, kita berjalan, kita tanya anak-anak, tahu tak rukun negara? Jarang je yang lengkap. Kalau tahu pun satu ataupun dua. Jadi kalau kita nak tanya salah siapa, jadi kalau peringkat awal adalah ibu bapa kena main peranan penting. Itu je Cik Mahdi. Ya, betul lah tuan-tuan dan puan, penonton sekalian. Ibu bapa dia, benda ni dibentuk daripada rumah sebenarnya. Daripada peringkat awal. Sebab anak-anak ni, di peringkat lahir dia, setahun, 2 tahun tu kebanyakannya di rumah. Walaupun ibu bapa bekerja, hantar kat taska, tapi kita dekat rumah tu yang mencorakkan anak kita. Kadang-kadang sekolah ataupun di taska, tadika ni, dia akan ikut silibus dia yang standard saja. Tapi kita kat rumah, kita boleh dengan keadaan kita bercakap secara pembujukan dan sebagainya. Terima kasih Kak Lah untuk soalan yang saya utarakan tadi. Baiklah, kita teruskan dengan soalan berikutnya. Sekali lagi dengan Puan Anita. Okey lagi Puan Anita? Alhamdulillah. Okey, bagaimana rasa cintakan negara atau tanah air ini dapat dipupuk di peringkat awal kanak-kanak? Kita nak tahu tu. Silakan Puan Anita. Okeylah macam ni. Kita tahu bahawa kanak-kanak yang berusia 6 tahun ni masih lagi dalam hati dia orang ni bermain, berseronok sahaja. Dan biasanya waktu adalah bersama dengan ibu bapa. Selepas itu dia akan bersama dengan guru-guru dan kawan-kawan. Jadi
di dalam pemikiran kanak-kanak ni adalah bermain dengan aktiviti-aktiviti yang melibatkan mewarna dan melukis, dan kita sebagai ibu bapa ini perlu sentiasa menggalakkan komunikasi antara anak-anak kita. Kerana kita sedia maklum sekarang ni ibu bapa memang terlalu mempunyai masa yang terhad dengan anak-anak. Kita lebih meluangkan masa kepada kerjaya kita dan tuntutan kehidupan kita. Dan kita sebagai ibu bapa, kadang-kadang kita balik daripada kerja, kita selalu cakap, anak kita ni 6 tahun ni kadang-kadang tak dengar cakap kita. Sebab apa? Degil. Tak tahu. Tetapi kita sebagai ibu bapa tidak berfikir bahawa tahap 6 tahun hingga ke bawah, kehidupan mereka adalah berseronok dan pemikiran untuk sama dengan aras pemikiran kita ibu bapa ni tak sama. Memang berbeza lah. Amat berbeza. Jadi cara kita untuk memupuk semangat cintakan negara, yang pertama adalah kita kena lapangkan dada kita. Lapangkan hati kita. Kerana kita kena memahami anak-anak kita, sifat dia adalah untuk sesuatu yang menyeronokkan, dan kita kena menerima hakikat itu. Kita tidak boleh samakan anak kita dengan abang-abang kita, dengan siapa saja di sekeliling. Kadang-kadang kita marah juga kan. Kenapalah ni? Yelah, asyik main je. Main je. Budak-budak ni dia perangai dia lain-lain kan. Walaupun kita contoh ada anak 2-3 orang, yang ni perangai dia lain. Yang ni lain. Yang ni jenis slow, dengar kata. Yang ni dia degil sikit. Lepas tu satu lagi Cik Mahdi. Kita tengok sekarang ni, kita sentiasa bersaing dengan anak-anak orang lain. Ya. Anak kita main, anak orang lain dah pegang buku, dah pandai 1, 2, 3 menulisnya. Tapi anak kita ni asyik main daripada pagi sampai ke malam. Jadi kita kena lapangkan dada, menerima hakikat bahawa itulah anak kita, tahap pemikiran untuk anak yang berusia 6 tahun ke bawah. Dan yang kedua tu, kita kena ulang secara konsisten. Contohnya bila kita nak mewarna bersama dengan dia, kadang-kadang warna tu tak sama. Yang kita hasratkan bendera warna biru, dia akan jadi warna lain. Jadi kita kena berulang. Ulang sentiasa ulang. Proses pembelajaran. Ya, sebab kita nak wujudkan jati diri yang kental dalam anak-anak kita. Sebab kemungkinan pembelajaran yang kita ajar di rumah dan di sekolah mungkin kali pertama belum tentu lagi berjaya. Mungkin kali yang ke-30 barulah berjaya. Dan sekali lagi, yang terakhir adalah kita jangan hadkan corak pemikiran anak-anak kita. Kita kena wujudkan kekreatifan. Kekreatifan tu, kreatifnya anak kita. Sebab kita tak tahu anak kita dengan anak orang lain, anak kita antara anak kita yang kecil dengan yang kedua tu berbeza. Dan yang tu untuk cara. Dan kita ada sebab kita ni kan biasa bersama dengan masyarakat melalui program kita dulu bersama dengan komuniti, bersama dengan PMR, Pusat Maklumat Rakyat kita sentiasa melihat bahawa kanak-kanak yang berusia 6 tahun, 4 tahun, 5 tahun, mungkin kita biasa 5 tahun, 6 tahun untuk prasekolah dan tadika, kita melihat aktiviti-aktiviti yang boleh mengajak mereka untuk bersama dengan gembira, untuk menyemai semangat cintakan negara. Sebab kita tidak boleh compare atau bandingkan cara tu dengan orang dewasa. Dia lain. Sebab kanak-kanak ni tadi gembira. Jadi kita kena mewarna. Adakah aktiviti mewarna dan melukis? Contohnya melukis jalur gemilang, mewarna jalur gemilang. Mungkin ada setengah pendengar kita yang mengikuti siaran langsung ni kata, alah dulu, sekarang ni macam mana? Macam Cik Mahdi cakap tadi, kita sebagai mak ayah ni dalam era pandemik 19 ni, inilah masa sebenarnya. Kita kena memikirkan bahawa pandemik ni sesuatu yang positif. Kalau dulu mak ayah kita terlalu sibuk, saya sendiri pun ikhlas kata memang sibuk. Memang sibuk, kadang-kadang malam barulah jumpa dengan anak. Itu pun ikutlah macam mana nak jadi pun kerja rumah. Tapi alhamdulillah pandemik ni barulah kita kata, banyaknya kerja rumah rupanya. Macam mana ni? Masa zaman Umi dulu, sikit je kerja rumah. Jadi, macam itulah perbezaan. Jadi, apabila kita membuat aktiviti melukis dan mewarna, contohnya jalur gemilang, kita boleh, semasa mewarna tu kan, kita mak ayah
kita boleh terangkan apa maksud warna biru, kuning, merah, putih dan percayalah bahawa anak-anak kita ni, kita nampak benda ni kecil sebenarnya. Apabila jalur gemilang tu kita tampal dekat dinding, kalau boleh 10 kali dia nak terang. Ni dia buat, ni dia buat. Tu lah maknanya semangat dia, kegembiraan dan kebanggaan dia bila menyiapkan jalur gemilang. Tu yang pertama, mewarna dan melukis. Yang kedua, menyanyikan lagu negaraku. Kita kata apalah nak nyanyi lagu negaraku. Tu adalah macam mana kita nak mengajar anak kita. Masa kita bersekolah dulu, di tadika sekarang ni pun pagi-pagi dia akan menyanyikan lagu negaraku. Betul. Maknanya kalau menyanyikan lagu negaraku ni, mereka boleh belajar kosakata, perkataan-perkataan dan secara tidak langsung dengan melatih anak-anak kita ni yang suka menyanyi, memang suka, dia akan melompat. Memang tak boleh dikawal sebab budak-budak. Dia akan melompat dulu, lama-lama dia akan ada disiplin. Jadi sekarang ni kita tengok, satu ketika kementerian kita, Komunikasi Multimedia pernah membuat survey bahawa macam mana orang rakyat Malaysia menyanyi atau bangun tak, menghormati tak lagu negaraku dimainkan. Betul tak? Pernah ingat? Jadi sekarang ni kita lihat kalau kita melihat satu TikTok, saya pun kadang-kadang tengok juga TikTok bila dia ada masuk dalam Facebook kita. Seorang kanak-kanak dia sedang menangis tau. Menangis. Lepas tu apabila dimainkan lagu negaraku, dia boleh bangun dan berdiri tegak. Bukannya umur yang dah besar, tapi saya rasa dalam 4 tahun. 4 tahun, 3 tahun macam tu. Lepas tu bila lagu negaraku diberhentikan, habis dia sambung menangis. Sambung menangis balik. Maknanya hebatnya mak ayah dia apabila satu tahap dia boleh memberi satu pengertian kepada anak kecil bahawa lagu negara tu perlu dihormati. Dihormati. Ni kan pula kita sebagai rakyat Malaysia. Itu yang kedua, Cik Mahdi, panjang sebenarnya ni. Kita ringkaskan tak apa. Ringkaskan ya. Lepas tu kita menonton filem-filem bersejarah sebab kadang-kadang cara ni bagi kita yang dewasa benda yang mudah, tetapi bagi kanak-kanak dia adalah satu keterujaan. Menonton filem bersejarah. Bila kita menonton filem sejarah, contohnya Bukit Kepong. Dia suka. Kenapa gambar tak ada warna? Dulu memang tak ada warna ke Umi? Pembelajaran juga tu. Hitam putih, warna, koko saja. Jadi dia boleh belajar. Lepas tu kita sebagai mak ayah sambil-sambil tu kita boleh menerangkan apa itu sejarah Bukit Kepong. Lepas tu Lieutenant Adnan. Dia secara tidak langsung, sebab percayalah anak-anak kita ni sebenarnya dia orang hebat. Orang-orang yang kuat. Macam Superman juga. Jadi kita kena alihkan maknanya unsur-unsur cerita-cerita barat tu mungkin kepada kehebatan filem-filem di Malaysia. Maknanya yang menceritakan tentang sejarah negara kita. Lepas tu kita bercerita. Saya rasa Cik Mahdi pun biasa bercerita dengan anak-anak yang kecil. Kita pergi dekat satu-satu bangunan. Inilah bangunan ni. Contohnya kalau kami dekat Kuala Berang, ada memorial batu bersurat. Lalu saja Kampung Buloh, inilah batu bersurat. Hebatnya orang Kuala Berang. Kalau di Dungun kita ada Bukit Besi. Bukit Tebuk. Maknanya banyak sejarah yang boleh kita kaitkan dengan pembelajaran harian untuk anak-anak. Sekarang ni sebenarnya ilmu ada di telefon bimbit masing-masing. Antara malas, antara cakna, antara keprihatinan kita sebagai ibu bapa. Sebab saya nak relatekan ini sebab keadaan sekarang ni kita dalam pandemik COVID kan, COVID-19. Jadi kita tak boleh orang kata bebas ke mana-mana. Jadi kita menggunakan semua peralatan dan kemudahan yang ada. Selain bercerita, perarakkan kemerdekaan. Saya rasa sekarang ni ramai cikgu-cikgu tadika, perpaduan yang melihat siaran langsung kita. Memang bukan kita tak kata dia orang buat, memang dah buat. Tiap-tiap tahun. Jadi kita tengok anak-anak kita, masa itulah dia orang akan menggayakan pelbagai jenis
pakaian bertema. Lepas tu kalau sebelum pandemik dulu, maknanya 31 ataupun 29 Ogos tu akan adalah tadika, akan buat perarakan. Tak jauh, 1 meter. Kadang-kadang keliling kawasan tadika dia orang. Tapi itulah kemeriahan macam mana kita nak wujudkan keseronokan. Lepas tu, dalam perarakan kemerdekaan, kita jangan kata 31 Ogos tu hari untuk kita bangun lewat. Bukan. Jadi kita bangun awal-awal bersama dengan anak-anak kita. Kata hebatnya kita nak tengok perarakan Hari Kebangsaan. Sebab macam anak lelaki akan tengok hebatnya dengan peralatan tentera kita. Badan beruniform. Lepas tu apa sahaja pengisian memang hebat. Jadi mereka akan teruja. Ada sebab 5 tahun ni kalau kita tanya nak jadi apa besar, mesti kata nak jadi polis, nak jadi askar, nak jadi bomber. Hebatnya apabila melihat badan beruniform. Lepas tu yang ke-6, banyak sebenarnya. Pertandingan nyanyian. Kita tengok di pihak tadika. Lepas tu tahun 1 sekolah rendah dan sekolah menengah akan adakan pelbagai pengisian sebenarnya. Nyanyian, sajak, drama. Dan untuk makluman juga kan, kalau kita sekarang ni Jabatan Penerangan dengan kementerian kita, banyak pertandingan-pertandingan. Menulis esei, teka silang kata. Maknanya boleh layari FB kita Merdeka 360. Ada lagi, masih berlangsung. Jadi kalau yang belum lagi melayari Facebook kami, boleh. Instagram ada. Maknanya cuma kita kena godek-godek sikit lah FB kita tu. Jangan asyik nak tengok orang kata menyanyi, penyanyi ke apa. Kita tak marah. Tapi sekurang-kurangnya kita ada dapat bersama dengan kemeriahan sambutan Merdeka dan 16 hari bulan ni Hari Malaysia. Dan kita kena ingat konsep keluarga Malaysia yang diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Memang kena dengan tajuk kita. Sebab melalui keluarga, kita boleh mewujudkan, melahirkan anak-anak yang hebat. Sebab semuanya bermula daripada rumah. Itu saja, panjang dan lebar. Panjang, cukup panjang, cukup padat. Dengan pengisiannya, saya memang cukup teruja lah. Saya nak ambil yang tadi itulah, yang budak umur 4 tahun tadi tu kan. 4 tahun, tengah menangis, bila dengar lagu negaraku terus bangun. Lepas tu, habis negaraku, nangis balik. Hebat tu. Maknanya dah tanam dalam jiwa dia, lagu negaraku kena bangun. Kalau kita dapat buat tu, insyaAllah lah, bagus lah tu. Okeylah, baiklah tuan-tuan dan puan, saya ingin lagi sekali mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada kedua ahli panel kita untuk pusingan yang pertama. Pusingan yang pertama yang cukup berinformasi sebenarnya. Kita akan berehat seketika. Kepada penonton, terus kekal menyaksikan program Influencer Japan yang dibawakan secara langsung melalui Facebook Jabatan Penerangan Terengganu. Dan jangan lupa, like, komen dan juga share. Untuk itu kita saksikan tayangan video program Sempena Bulan Kebangsaan 2021 dan cara menggunakan oximeter. Stay tune. Cara menggunakan pulse oximeter dan buku catatan harian COVID-19. Jangkitan COVID-19 adalah berbeza bagi setiap individu. Kebanyakan pesakit COVID-19 tidak bergejala atau hanya bergejala ringan. Walau bagaimanapun, kadar degupan jantung dan juga paras oksigen dalam darah boleh dipantau dengan menggunakan pulse oximeter. Dengan memantau dan mencatat ukuran tersebut dalam buku catatan harian, anda dapat membantu doktor memberi rawatan terbaik berdasarkan kepada buku catatan harian anda. Apakah itu pulse oximeter?
Pulse oximeter adalah alat yang digunakan bagi memantau kadar degupan jantung dan paras oksigen dalam darah. Adalah penting untuk pesakit COVID-19 menggunakan pulse oximeter yang memenuhi standard perubatan serta tahu cara penggunaan alat tersebut. Kadar oksigen dalam darah yang normal adalah antara 95% dan ke atas. Kadar degupan jantung yang normal pula adalah antara 50 dan 90 degupan jantung seminit. Cara menggunakan pulse oximeter. Langkah pertama, tanggalkan pewarna kuku atau kuku palsu dan panaskan tangan dengan menggosokkan kedua tapak tangan jika berasa sejuk. Langkah kedua, berehat sekurang-kurangnya 5 minit sebelum melakukan pengukuran. Langkah ketiga, letakkan tangan anda di dada pada paras jantung dan kekal bertahan pada paras tersebut. Langkah keempat, hidupkan pulse oximeter dan pasang di jari tengah atau telunjuk anda. Langkah kelima, pulse oximeter akan mengambil masa untuk stabil dan memberi bacaan yang tepat. Kekalkan posisi tangan anda dengan pulse oximeter sekurang-kurangnya 1 minit atau lebih lama jika bacaan tidak stabil lagi. Langkah keenam, catat bacaan tertinggi bila bacaan kekal tidak berubah selama 5 saat. Langkah ketujuh, pastikan setiap bacaan dilakukan dengan berhati-hati. Apakah yang perlu anda lakukan dengan bacaan tersebut? Catatkan maklumat bacaan di dalam buku catatan harian. Pengukuran dan hasil bacaan perlu dicatat 3 kali sehari dan perlu dilakukan pada masa yang sama setiap hari. Contohnya, 3 kali sehari mengikut masa makan. Lakukan pengukuran tambahan jika anda merasa tidak sihat. Hubungi COVID-19 Assessment Center CAC atau 999 secepat mungkin atau terus pergi ke Jabatan Kecemasan dan Trauma jika mengalami keadaan berikut. Paras oksigen dalam darah anda kurang dari 95% ketika duduk atau berbaring dan bacaan ini kekal pada paras yang sama setelah diperiksa semula dalam tempoh 1 jam. Berasa kesihatan anda mula merosot secara perlahan-lahan atau kesesakan pernafasan menjadi lebih teruk selama 2 jam atau lebih. Atau anda menghadapi kesukaran bernafas ketika bangun, misalnya untuk pergi ke tandas. Jika mengalami gejala-gejala ringan lain, pengambilan ubat paracetamol dan minum air dengan cukup dapat membantu. Kebanyakan pesakit akan sembuh dalam masa 2 hingga 3 minggu. Perhatian, sesetengah orang yang dijangkiti COVID-19 mungkin mengalami masalah lain atau mengalami gejala disebabkan oleh faktor lain. Sekiranya anda bimbang, terus hubungi hotline CPRC untuk mendapatkan nasihat. Pastikan anda terus amalkan norma baharu dan patuhi SOP yang ditetapkan. Begitulah tadi tayangan video yang dibawakan oleh Jabatan Penerangan Malaysia. Kembali bersiaran secara langsung untuk sesi kedua. Menyaksikan program Bual Bicara Influencer Japan yang dibawakan oleh Jabatan Penerangan Terengganu. Dan jangan lupa komen, like dan juga share. Kita akan terus ke pusingan kedua ya. Dan soalan berikut ni saya akan tujukan kepada Kak Lah lah. Okey Kak Lah. Apakah halangan-halangan yang mungkin dihadapi apabila usaha untuk menanam dan memupuk semangat cintakan negara di kalangan kanak-kanak? Saya jemput Kak Lah untuk menjawab. Terima kasih Cik Mahdi selaku moderator. Tadi kita telah dengar apa yang Puan Anita cakap. Kau nak kira banyak sangat perancangan dan juga program-program yang dijalankan oleh pihak berwajib. Terutama Jabatan Penerangan. Jadi kalau kita ambil jalan mudah, makna kita boleh teruskan saja follow program yang telah dijalankan. Tapi kadang-kadang kita terlupa ataupun terlepas pandang. Yang mana halangan sekarang ni adalah kita dah masuk dalam kumpulan generasi Y. Generasi Y ni dia orang sangat terdedah dengan gadget.
setengah-setengah ibu bapa ni lahir je anak. Tu bagi. Bukan terus bagi. Pendengarkan dulu. Tunjuk handphone, selfie. Jadi anak-anak tu celik-celik mata dah kenal. Oh, ini handphone. Jadi tak ada kalau kita cakap mudah mungkin tunjukkan bendera ni ke? Ni bendera main-main ni bendera Malaysia. Mungkin anak tu nampak ada warna biru, ada warna putih, ada warna merah, ada bintang. Contoh. Boleh juga kan, tapi sekarang ni dengan gadget ni, dalam gadget tu apa yang tu adalah lagu. Lepas tu muzik-muzik yang merangsangkan untuk dia lebih aktif. Bagus. Tapi sebenarnya dengan apa yang ada tu, mana kalau dia tu berinisiatif ibu bapa sekarang ni dah celik IT, dah celik semua dah menggunakan gadget. Jadi sekarang ni ada application TikTok. Why not? Dengan gadget yang ada tu buat wallpaper. Wallpaper bendera Malaysia ke, buat bergerak-bergerak ke. Jadi bila anak nangis je bagi handphone, gadget tu. Ada bendera bergerak-gerak, bunyi lagu negaraku, pasang muzik-muzik sikit, mungkin anak tu suka. Tapi sekarang ni, generasi sekarang dia dah tak peka dengan semangat cinta, sayang, ingat negara sendiri. Sebab dia dah hidup dalam kemudahan, tidak rasa bagaimana hidup zaman susah. Jadi kita juga tak disalah dia orang yang mendidik mereka adalah kita semua yang dah lebih tua daripada kita mendidik. Jadi pendidik dia, mana benda tu generasi demi generasi dia dah makin kurang. Jadi apa yang kita nampak sekarang ni, kita nak patah balik dah tak boleh. Mana kita kena teruskan ke depan. Jadi apa yang saya nampak, siaran TV sekarang. Siaran TV sekarang banyak drama-drama kisah cinta. Artis. Malam ke, petang ke, pagi ke, semua kisah cinta bersiri. Anak-anak ataupun remaja tunggu. Remaja ni akan jadi ibu bapa. Sekali dengan mak ayah. Sekali dengan mak ayah. Tunggu cerita bersiri. Mana kurangnya cerita-cerita patriotik. Contoh mana saya kadang saya kagum dengan Erma Fatimah. Ramai orang condemn dia. Dia banyak buat cerita-cerita patriotik. Yang mana kadang-kadang setengah orang kata cerita tu tidak bermanfaat. Tapi kalau kita selaku orang yang berada banyak zaman ni, mana daripada rasa kayu api, rasa dapur gas, rasa dapur elektrik, rasa dapur induction, kita rasa cerita-cerita tu amat bermakna. Jadi apa salahnya kalau kita cuba ketengahkan balik cerita-cerita patriotik tu, dan macam Puan Anita cakap tadi, masa pandemik ni amat sesuai kita mendekatkan diri kita dengan remaja dan juga anak-anak ataupun kanak-kanak, kita flashback balik. Tapi kadang setengah orang ni dia dah rasa malu, dah rasa bosan untuk flashback balik kisah-kisah sebelum merdeka. Tapi pada saya, untuk diri saya lah, saya sangat excited. Julai tu saya dah mula cari bendera. Saya cari bendera. Bila saya pasang je bendera, anak-anak saya sendiri berkata, Ibu, kenapa pasang bendera? Belum lagi merdeka. Belum lagi merdeka. Sedangkan kita dah merdeka lama. Makna persepsi dia tak faham. Kita nak pasang bendera, kita nak recall balik zaman sebelum merdeka. Walaupun saya tak berada zaman sebelum merdeka. Tapi sebab saya telah dilatih daripada sekolah, makna daripada dulu, daripada kecil, pergi sekolah, ni bendera, makna sebelum merdeka, kita akan pasang bendera. Tapi generasi sekarang, tengok bendera pun tidak memberi apa-apa makna. Betul. Tidak ada rasa kekitaan, tidak rasa sayang. Jadi saya pun kadang saya nak fikir salah siapa. Tapi salah tu makna salah semua orang. Makna bukan salah seseorang. Semua ada peranan masing-masing. Semua ada peranan. Jadi halangan dia, jadi sekarang ni kita nak pecahkan halangan tu supaya kita boleh mula semula. Makna belum terlambat lagi. Jadi saya rasa macam Jabatan Penerangan pun boleh main peranan yang besar. Kumpulkan remaja. Sebab nak kumpulkan kanak-kanak ni di bawah jagaan ibu bapa. Kumpulkan remaja yang mana remaja ni akan jadi ibu bapa satu hari nanti. Jadi mungkin Jabatan Penerangan boleh main peranan besar. Dekatkan remaja-remaja ni dengan semangat sayangkan negara. Jadi lepas pada tu, bila remaja ni dah jadi ibu bapa, dia dah nampak apa seharusnya dia buat sekiranya dia pula ambil peranan. Dia jadi anak. Mana kita semua ni dah tak ada. Jadi akan lahir. Sebab sekarang ni
anak-anak sekarang masyarakat majmuk pun tak tahu. Tanya rukun negara tak tahu. Tanya maksud jalur gemilang. Lagilah. Dalam 1,000 saya rasa 2 orang 3 orang je yang tahu sedih, maksud jalur gemilang. Tapi kalau dulu di sekolah kita wajib tahu warna merah untuk apa, warna putih untuk apa. Tapi sekarang tak tahu. Jadi sekarang ni kita tak disalahkan sekolah juga. Tapi makna kalau ibu bapa tu rasa ada perasaan sayang pada negara dia, dia boleh perkenalkan pada anak dia. Macam saya bila berlaku sesuatu, saya pun teringat sayangnya negaraku. Contoh bila saya berada di luar negara. Saya pernah duduk luar negara selama 3 tahun setengah. Jadi masa di luar negara kita nampak orang Malaysia ni sayang negara dia. Kenapa? Makna benda tu boleh dibuat. Sebab di sana kita dah tak nampak apa hak kita di sana. Tapi di sini kerana kita terlalu mudah, hak kita di mana-mana. Kita buat sambil lewa je lah. Sambil lewa. Jadi kita rasa macam itu tak apa. Kita tak akan hilang hak. Sebab tu anak-anak muda dah rasa macam sesuatu yang mudah yang tak perlu diambil berat. Tapi bila memang betul kalau di luar negara kita tengok bendera Malaysia tu kita sayang sangat, rasa mahu pergi ambil kalau duduk dekat bangunan lain. Dan kita nak beli pun susah. Jadi kat Malaysia ni rasanya kau tengok bendera atas jalan ke jatuh ke pijak je macam tu. Kalau tepi-tepi jalan sepak je. Mana tidak ada dah, mana perasaan tu dah hilang. Jadi kenapa? Kerana dia orang ni dah lari daripada landasan dia tu anak Malaysia. Maknanya kalau dia rasa dia anak Malaysia, ibu bapa dia rasa anak Malaysia, dengan cara tak langsung sedikit sebanyak dia akan rasa sayang, dia akan cuba terapkan nilai sayang kepada negara. Maknanya semangat tu akan ditanam dalam jiwa. Ya, betul. Jadi nak tanam semangat ni bukan dalam 1 hari, bukan dalam 2 hari. Maknanya kita kena asuh daripada kecil, barulah dia akan lahir generasi-generasi seterusnya yang sayangkan negara, yang cintakan negara. Ya, Kak Lah. Jadi yang tu yang pandangan saya, Cik Mahdi. Terima kasih, Kak Lah. Jadi itulah kita nampak kita rasanya belum terlambat lah, Kak Lah. Belum terlambat. Walaupun kita tengok muda-mudi sekarang ni dengan motosikalnya, dengan gadgetnya, tapi peranan kita sendiri, keluarga, ibu bapa, peranan jabatan penerangan sendiri dan jabatan-jabatan lain macam kita di penerangan. Saya ambil contoh, kita dulu program-program kalau kita buat himpunan mesra rakyat dan sebagainya, memang kita akan ada slot ya, kita join bersama-sama dengan kemas dan sebagainya untuk anak-anak kita ni kan dengan mewarna supaya tidak lupa. Jadi kita libatkan golongan-golongan cilik ini untuk bersama-sama penghayatan ke arah sayangnya kita kepada negara. Terima kasih Kak Lah lagi sekali. Terima kasih Cik Mahdi. Dan saya terus kepada Puan Anita untuk soalan berikutnya, Puan Anita. Kita nak tahu siapakah yang berperanan untuk merealisasikan semangat cintakan negara di kalangan kanak-kanak. Kalau ikut saya, paling penting sekali ibu bapa lah yang paling dekat. Tapi secara keseluruhannya semua terlibat. Jadi saya nak Puan Anita kupas. Silakan Puan Anita. Terima kasih Cik Mahdi. Kalau siapakah yang berperanan untuk merealisasikan semangat cintakan negara di kalangan kanak-kanak. Jadi sebagaimana yang Cik Mahdi katakan tadi, tentulah kita ibu bapa bersama dengan anak-anak lama. Dalam seharian tu lama. Sebab balik daripada tadika dia akan bersama dengan kita. Tentulah peranan kita. Kita tidak boleh menyerahkan kepada pihak lain. Ya. Contohnya kalau kita lah ibu bapa ni yang orang kata lahir di dalam kalangan keluarga yang mempunyai semangat cintakan negara. Maknanya bulan 7, bulan Julai macam Kak Lah kata tadi dah memang sibuk. Dah start dah. Dia memang mula nak mencari, dah mula nak berfikir apa yang nak dilakukan untuk merayakan menyambut bulan kebangsaan. Hari Malaysia untuk kawan-kawan kita di Sabah dan Sarawak. Tentulah mak ayah. Kita maknanya daripada dia anak-anak kita tu mula buka mata, kita dah bagi pengajaran yang baik. Contohnya dah buka mata pagi, ucapkan syukur kerana negara kita aman. Lepas tu sambil makan, sambil sarapan, kita kena bersyukur dengan keamanan ni. Kita boleh lagi menikmati sarapan dengan negara yang aman. Lepas tu pergi lagi keluar daripada rumah lagi, kita tengok keadaan jalan raya baik, tidak ada kucak kacir. Maknanya penerapan tu
yang baik tu dia akan sedikit dari hari ke hari dia boleh ditanam. Diambil yang baik oleh anak-anak kita. Macam saya cakap tadi, ibu bapa memainkan peranan. Contohnya kita bersama mengadakan aktiviti. Contohnya kita yang bekerja ni lah Cik Mahdi Walaupun 31 Ogos kita duduk tengok TV, tengok perarakan, tapi hari-hari yang lain kita boleh balik kampung. Saya Kuala Berang boleh pergi ke Memorial Batu Bersurat. Boleh Kuala Berang. Lepas tu sebab 8 bulan belum lagi nak pergi dekat Bukit Besi kan. Sebab kita lebih menumpukan dengan PKPD kita. Jadi insya-Allah lepas ni saya akan meneroka di Dungun ni. Lepas tu selain daripada peranan ibu bapa, kat rumah tu kita kenalah ada bendera sikit. Dekat kereta kita kibarkanlah jalur gemilang dekat kereta kita. Tak ada yang jalur gemilang yang dekat luar, kita ambil yang dekat gedik-gedik. Orang sini kata bendera gedik-gedik. Bendera yang boleh kita lekatkan di dalam kereta. Boleh. Lepas tu pihak sekolah dan guru-guru. Kita sedia maklum bahawa pihak sekolah mempunyai silibus. Dia ada garis panduan prasekolah, sekolah rendah, memang dah ada. Contohnya subjek untuk rukun negara. Lepas tu bagaimana nak melahirkan rakyat Malaysia yang mempunyai jati diri. Sebenarnya dah ada. Jadi kita nak kalau boleh anak-anak kita ni lebih lagi. Contohnya perpaduan dengan pelbagai aktiviti, mewarna, menyanyi, dengan kelas-kelas tabika yang lain. Yang swasta juga dia ada sebenarnya silibus tersebut. Dan seterusnya kita tidak lupa juga untuk makluman Kak Lah kami sebenarnya di sekolah menengah kita ada kelab Malaysiaku. Kita dekat Dungun kita ada 7 kelab Malaysiaku. Di untuk Merdeka kita ada, memang kita ada program. Apa pengisian? Pengisian dia memang kita akan membina jati diri pelajar-pelajar tersebut macam inilah untuk ke arah cintakan negara, bagaimana nak melahirkan pemimpin di kalangan pelajar yang boleh bercakap di hadapan. Sebab kita tengok sekarang ni kalau suruh je minta maaf cakap lah. Kalau kita yang dekat Pantai Timur ni memang malu untuk bercakap. Memang malu untuk bercakap dan kita nak kalau boleh pelajar-pelajar kita ni berani. Walaupun daripada orang ulu berani. Yang tu kita nak lahirkan. Lepas tu macam mana dia orang nak menguruskan organisasi, macam mana nak lahirkan juru acara yang hebat. Itu adalah antara kebolehan apa yang ada dekat jabatan kami. Kita kongsilah. Kita pernah cuba mendidik lah. Ya, mendidik. Lepas tu kerajaan. Kita tengok pihak kerajaan kita tidak membiarkan. Pihak kerajaan telah menetapkan bahawa 31 Ogos tu adalah cuti umum yang boleh kita rayakan bersama. Sebab kalau kita bekerja memang kita tak akan dapat meraihkannya bersama-sama. Dan banyak lagi yang dilaksanakan oleh kerajaan sebenarnya. Cuma orang kata penglibatan kita dalam harian kita, adakah kita ini orang yang cakna dengan kehidupan sekeliling kita. Yang penting kita selalu rajin bertanya. Sekarang ni kita kena rajin melihat maklumat dan perkembangan semasa. Sebab senang je, buka telefon semua ada. Di hujung jari. Contohnya sekarang ni kita dalam pandemik COVID-19. Macam mana kita pematuhan SOP, macam mana kita nak daftar untuk vaksinasi, macam mana perubahan yang ada dalam aplikasi MySejahtera. Semuanya ada. Cuma kita nak atau tak nak. Cakna ataupun dok, orang Terengganu kata. Gitu. Lepas tu Jabatan Penerangan. Kita klik je. Kadang-kadang masyarakat kita ni kalau jabatan-jabatan yang tak ada kaitan dengan mereka, mereka tak akan tahu. Contohnya kalau penerangan lah Cik Mahdi Kalau nak jalur gemilang baru nak pergi. Kan? Kalau nak apa-apa yang tu baru nak tu. Jadi
apa salahnya kita gunakan aplikasi yang ada di dalam telefon bimbit kita. Okey, saya nak tahu tentang Jabatan Penerangan. Dia akan search, cari carian dalam apa ada yang ada. Lepas tu dia nak tentang apa? JAKIM, tentang Majlis Keselamatan Negara, pejabat daerah Dungun, semuanya ada. Usaha je sedikit. Jadi usaha. Sebenarnya kalau kita nak cara kita nak peranan kita, cara kita nak didik anak kita pun ada sebenarnya. Lukisan, kalau kita ni mak ayah tak pandai nak melukis, dia dah ada. Cuma kita salin dan keluar print out sahaja. Semuanya ada. Kita balik pula macam saya zaman dulu. Saya lahir 1976. Memang era kita susah sedikit. Jadi kalau kita bandingkan dengan era sekarang, keadaan hidup kita sekarang memang mudah. Ya, semua di hujung jari. Betul kan? Kalau anak-anak kita nak dengan tak nak, dia nak tengok YouTube baik dengan YouTube semua dengan ada. kita. Semua ada kan? Itulah kadang-kadang kita kata kalaulah kita ni yang dahulu berada pada zaman sekarang, mungkin kita lebih cerdik kot. Betul. Sebab kita hidup dalam kepayahan. Betul. Betul Dan juga. kita yang ada dalam zaman kepayahan dulu ni akan lebih menghargai. Betul tak Kak Lam? Tapi jati diri lagi kuat saya rasa. Ya, jati diri lagi kena kuat. pula kerja dengan pejabat penerangan. Lagilah. Ya. Anak pula kita lebih lagi kan. Dan seterusnya kita tengok media memang memainkan peranan yang penting lah sekarang. Itu semua kita tidak boleh menetapkan pihak ini yang sepatutnya, pihak itu tidak. Untuk untuk melahirkan generasi ni, jati diri kita kepada anak-anak kita seterusnya jadi pemimpin masyarakat, semua kena terlibat bersama. Kena main peranan belaka. Betul. Dan ia bukanlah sesuatu yang mudah. Betul. Apabila kita berada di zaman kemodenan. Ini semua pesat dan laju. Jadi kita kena ambil kesempatan dan peluang untuk melahirkan anak-anak kita yang hebat. Ya, itu dia. Anak-anak yang cintakan negara. Yes, Tepat betul. dan padat Setuju. sekali. Untuk Puan Anita apa yang telah Puan Anita kongsikan. Peranan untuk merealisasi. Siapakah yang berperanan untuk merealisasikan semangat cintakan negara kanak-kanak. Terima kasih banyak-banyak kepada Puan Anita. Saya nak pergi kepada, saya tengah scroll dekat live FB ni. Saya ucapkan terima kasihlah kepada rakan-rakan kita yang sudi komen, like, share, yang masih lagi menonton. Fendi Feng, Fendi Ahmad, Isa Abu Jamin, Samawati, Arfan Nurudin. Saya nak baca satu. Firdaus Noh, ada tu. Cikgu KRT tak silap. Ya. Tabika Perpaduan Lavender. Assalamualaikum dan salam perpaduan. Saya Cikgu Siti Fatimah dari kelas Tabika Perpaduan Lavender Dungun. Dia kata ilmu yang bermanfaat. Ya, Okey. terima Okey. Lepas tu ada lagi ni. Saya baca sikit ada lagi ni. Meningkatkan jati diri bermula daripada kanak-kanak. Itulah kita punya apa nama ni. Kita nak buat tu kan. Kita nak bagi kefahaman kepada orang ramai. Salam perpaduan. Saya Cikgu Suzana dari KTP Kampung Pak Sabah. Dari Cikgu Yana dari Tabika Perpaduan Pelandang. Salam perpaduan daripada KTP Azalia. Dari salam perpaduan dari Cikgu KTP Felda Kertin 4B. Guru kelas Tabika Perpaduan Bukit Catak 2. Banyak ni. KTP Kampung Tengah Felda Kertin 2. Nampaknya semua yang terlibat dengan kanak-kanak. Rosyahayu Amin dari KTP Taman Rakyat Jaya. Alun Tembesu KTP dan ada lagi dah. Salam perpaduan daripada KTP FK2 lagi ni. Banyak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak kepada penonton. Dan kita sebenarnya rolling masa kan. Jadi saya akan soalan yang berikut ni, mungkin soalan yang terakhir kepada Puan Anita dan juga Kak Lah kita. Jadi saya buat, saya nak soalan ni jawab dengan ringkas dan padat. Boleh? InsyaAllah. Okey. Saya nak tahu hasrat dan juga impian Puan Anita, Kak Lah terlebih dahulu lah. Hasrat dan impian Kak Lah untuk kanak-kanak Malaysia pada hari ini dalam menjadikan mereka mempunyai semangat sayang dan cintakan negara. Silakan Kak Lah. Terima kasih Cik Mahdi. Kak Lah selaku orang yang terlibat dengan NGO dan juga sebagai bekas guru, Kak Lah rasa hasrat Kak Lah sayang pada satu mata pelajaran, iaitu mata pelajaran Cik Mahdi tahu Tata Tata Negara. Bukan Tata Negara. Tata Rakyat. Ya, Tata Rakyat. Ya. Buku Tata Rakyat tu ada bendera Malaysia. Ada bendera Malaysia, lepas tu ada gambar bangsa Cina, Melayu dan juga India.
Jadi dalam mata pelajaran tu Kak Lah rasa betul-betul membuat kita celik tentang negara kita. Jadi Kak Lah rasa apa salahnya kalau pihak berwajib adakan semula mata pelajaran tu sebagai mata pelajaran sampingan, bukan mata pelajaran peperiksaan, supaya lahirnya anak-anak ataupun generasi Y yang cintakan negara. Ya, betul. Sebab dalam tu dia belajar mengenal macam-macam tentang negara sendiri. Itu yang Kak Lah rasa Kak Lah betul-betul berminat. Ya. Itu Cik Mahdi. Maknanya kalau benda tu berjaya diketengahkan semula, Kak Lah rasa ramai juga yang menyokong. Saya sokong tu. Ya. Kalau zaman kita ni, zaman kita pun wanita ya, kita civic kan? Civic kan? Ini tata rakyat ni Tata sebelum rakyat tu lah. betul-betul Sebelum untuk tu. mengenal negara. Oh, maknanya cadangan daripada Kak Lah hasrat Kak Lah dan juga Kak Lah ni lah. sayang sebab buku tu Kak Lah pun masih simpan. Ya, okay, insyaAllah. Semoga impian dan hasrat Kak Lah tu didengari oleh orang yang di atas tu insyaAllah. Demi dan untuk kanak-kanak kita, untuk anak-anak bangsa untuk kita. Anak-anak. Kita jadikan dia orang ni bersemangat patriotik dan tanam semangat cintakan negara makin kuat insyaAllah. Perpaduan di kalangan bangsa-bangsa lain insyaAllah. Okey, untuk seterusnya, terima kasih lagi sekali kepada Kak Lah. Saya teruskan kepada Puan Anita. Soalan yang sama, hasrat dan juga impian Puan untuk kanak-kanak Malaysia dalam menjadikan mereka mempunyai semangat sayang dan cintakan negara. Silakan Puan. Baiklah Cik Mahdi, penggulungan lah maknanya kan. Jadi macam ni, hasrat saya ada dua. Hasrat sebagai ibu. Kerana kita semua ibu. Sebagai ibu kita memang mempunyai hasrat untuk melihat anak-anak kita yang ada di negara kita menjadi seorang yang mempunyai jati diri dan rakyat Malaysia yang hebat. Dan apabila anak kita menjadi seseorang yang hebat, segala halangan ataupun situasi yang akan mereka hadapi pada masa akan hadapan, dia akan meletakkan negara, agama, bangsa itu di hadapan. Dan hasrat saya sebagai seorang rakyat Malaysia, kita kena kekalkan apa yang ada dan menjadi yang lebih baik dengan kita melahirkan anak-anak yang hebat dan mempunyai jati diri yang kental. Dan kita mengharapkan mak ayah, semua pihak, kita tidak perlu menyalahkan sesiapa. Kita kena bersama balik. Apa sahaja kekurangan, apa sahaja kekhilafan kita yang telah kita lakukan, kita balik kepada asas kita. Kita perbetulkan. Kita jadikan anak yang lahir 2021 ini sebagai anak yang hebat. InsyaAllah untuk menjadikan Malaysia lebih hebat. InsyaAllah. Itu saja. Itu saja hasrat saya. Ringkas dan padat. Kita nak negara kita ni terus maju walaupun kita masih lagi dalam pandemik COVID-19, banyak hikmah yang ada di dalamnya. Jadi kita harapkan Malaysia terus aman-aman dengan jayanya insyaAllah. Baiklah, Alhamdulillah selesai sudah program Influencer Japan untuk siri ke-7 pada hari ini. Saya ingin merakamkan sekali lagi ucapan penghargaan dan terima kasih kepada kedua-dua ahli panel yang sudi berkongsi info berkaitan semangat cintakan negara di kalangan kanak-kanak. Semoga segala yang dibincangkan pada ini sedikit sebanyak memberikan panduan serta pedoman kepada kita semua. Tidak lupakan kepada tenaga kerja belakang tabir yang bertungkus lumus bagi memastikan program berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak-banyak. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada penonton-penonton yang kekal terus berada di media sosial ini untuk sama-sama menyaksikan program Bual Bicara kita. Mohon ampun dan maaf sekiranya sepanjang saya mengendalikan program terdapat tutur bicara yang kurang menyenangkan. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang tidak baik juga datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi atas kekurangan diri saya sendiri. Dunia untuk diuruskan, bukan untuk dirisaukan. Terus komited budayakan norma baharu, lindung diri, lindung semua. Kita jaga kita, insya-Allah Allah jaga kita. Sebelum berakhir, saksikan video vaksinasi dan lagu Menang Bersama. Semoga berjumpa lagi di lain waktu dan masa. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.